Allahumma barik wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Solat beberapa orang tabi'i, sahabat tabi'in dan ahlullah. Sebagaimana diterangkan oleh Hazrat Mujahid rahimullah, solat yang dikerjakan oleh fuqaha, iaitu orang yang ulama yang mahir dalam bidang ilmu fiqh daripada kalangan para sahabat adalah seperti berikut. Apabila mereka berdiri mengerjakan solat, maka mereka berdiri dengan penuh takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa Sayyidina Hasan radhiyallahu an mengambil wuduk, wajahnya berubah menjadi pucat. Apabila ditanya akan sebabnya, maka beliau menjawab, telah datang masanya untuk saya menghadap Allah SWT, Raja yang Maha Perkasa. Setelah berwuduk, beliau pun menuju ke masjid, dan apabila sampai ke pintu masjid, beliau berdoa, Ya Allah, hamba-Mu ini berada di pintu-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Baik, telah datang kepadamu hamba-Mu yang jahat. Engkau telah memerintahkan kepada mereka yang baik dalam kalangan kami supaya memaafkan orang yang jahat. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Baik dan akulah yang jahat. Oleh itu, maafkanlah keburukan yang ada padaku dengan kebaikan yang ada padamu, wahai yang Maha Mulia. Selepas itu barulah beliau masuk ke dalam masjid. Hazrat Zainul Abidin rahmatullahi alaih bersolat 1000 rakaat setiap hari. Beliau tidak pernah meninggalkan solat tahajud walaupun dalam perjalanan maupun di rumah. Semasa beliau berwuduk, wajahnya menjadi berubah menjadi pucat. Apabila beliau berdiri untuk mengerjakan solat, badannya mula menggeletar. Ada orang bertanya akan sebab berlaku sedemikian. Dijawabnya, tidakkah kamu tahu di hadapan siapakah saya berdiri? Dalam satu peristiwa semasa beliau bersolat, tiba-tiba rumahnya terbakar dan beliau tetap meneruskan solatnya. Apabila orang ramai bertanya mengenai kebakaran itu, beliau menjawab, ingatanku terhadap api akhirat telah melupakan daku api dunia ini. Beliau pernah berkata, aku sungguh hairan terhadap orang yang takabur. Asalnya pada air mani yang jijik dan akhirnya menyebabkan menjadi bangkai, masih lagi dia menyombongkan diri. Beliau sentiasa berkata, sungguh menghairankan orang ramai begitu runsing tentang rumah yang akan binasa di dunia ini, tetapi tidak pun runsing tentang rumah yang akan kekal di akhirat. Beliau selalu bersedekah pada waktu malam secara sembunyi. Orang ramai tidak pun mengetahui siapakah yang memberi sedekah tersebut. Hanya setelah beliau meninggal dunia barulah diketahui bahawa terdapat 100 rumah yang telah disara oleh beliau. Ada diriwayatkan tentang Sayyidina Ali radhiyallahu an bahawa apabila tiba waktu solat, wajahnya akan berubah dan badannya akan menggeletar. Apabila ditanya, beliau menjawab, sudah sampai masanya untuk menunaikan amanah yang langit dan bumi pun tidak dapat memikul amanah tersebut. Gunung ganang pun tidak mampu untuk memikul amanah itu. Saya tidak tahu sama ada saya dapat menyempurnakan amanah itu atau tidak. Tatkala Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mendengar azan, beliau menangis begitu dahsyat sehingga cadarnya basah. Yakni kain digunakan untuk menutup badan sebagai pengganti baju. Urat-uratnya timbul dan matanya akan menjadi merah. Ada orang berkata kepada beliau, kami juga mendengar azan, tetapi azan tersebut tidak memberi apa-apa kesan kepada kami. Sebaliknya Tuan begitu gelisah sekali. Jawab beliau, sekiranya manusia mengetahui perkara yang dilaungkan oleh muazzin, maka pasti lenyaplah segala ketenangan serta hilanglah mengantuk. Setelah itu beliau menjelaskan satu persatu peringatan yang terkandung dalam kalimat-kalimat azan. Dikatakan bahawa Hazrat Hatim rahmatullahi alaih pernah sekali tertinggal solat berjemaah yang menyebabkan beliau sangat berduka cita. Hanya beberapa orang teman sahaja yang datang untuk mengucapkan takziah kepada beliau. Justru beliau menangis lalu berkata, sekiranya salah seorang anakku meninggal dunia, maka separuh penduduk Bandar Balkh akan datang mengucapkan takziah. Dari riwayat lain beliau berkata, sekiranya salah seorang anakku meninggal dunia, maka lebih pada 10,000 orang akan mengucapkan takziah kepadaku. Tetapi apabila aku kehilangan solat berjemaah, hanya seorang dua yang mengucapkan takziah. Ini adalah kerana musibah dalam agama dipandang ringan berbanding dengan musibah di dunia. Hazrat Said bin Musayyab radhiyallahu alaih berkata bahawa selama 20 tahun beliau sudah sedia berada dalam masjid ketika azan dilaungkan. Hazrat Muhammad bin Wasai rahmatullahi alaih berkata, dalam dunia ini aku hanya ingin 3 perkara. Pertama, seorang sahabat yang sentiasa memberi peringatan di atas kesalahanku. Kedua, rezeki yang cukup untuk keperluan hidup yang diperolehi tanpa sebarang pergaduhan. Dan ketiga, solat berjemaah, kerana sebarang kekurangan dalam solat itu diampunkan oleh Allah SWT, dan apa-apa sahaja pahalanya pasti akan dapat. Pada satu kali Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an mengimami solat. Setelah selesai, beliau pun berkata,
Syaitan telah membuat satu serangan terhadapku. Dia masukkan lintasan dalam hatiku bahawa akulah yang paling baik. Kerana kebiasaannya orang yang paling baik dia jadi imam. Aku sekali-kali tidak akan menjadi imam lagi. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.